Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita, iaitu perkara yang harus dalam solat. Harus ni maknanya buat tak apa, tak buat tak apa. Harus. Buat tak dapat pahala, tinggal pun tak berdosa. Ataupun buat tak berdosa, tinggal pun tak dapat pahala. Haruslah. Apa dia perkara-perkara yang harus dibuat dalam solat? Yang pertama, menangis yang tidak mengeluarkan bunyi dan tidak tersedu-sedu atau hingga bergerak-gerak badan. Okay, menangis ni boleh. Kadang-kadang seorang tu tengah-tengah sembahyang dia teringat dosa dia. Dia boleh menangis. Ataupun dia membaca ayat-ayat Quran dalam solat dan dia faham ayat tu. Contohnya ialah ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka. Maka dia pun rasa takut pada Allah SWT dan dia menangis. Okay. Jadi menangis ni, kalau nak menangis lah, sebaik-baiknya kita sembahyang seorang-seorang lah. Lebih-lebih lagi solat tahajud tu, nak menangis itu. Jangan duduk dalam sah jemaah isyak dalam majlis tiba-tiba menangis seorang-seorang. Jadi orang pun mungkin lain macam mendang ni. Faham dia ni menangis. So imam tak baca tentang ayat neraka, tiba-tiba menangis ni apa cerita? Hilang fokus. Okey. Tapi kalau sekiranya kita selalu kita semayang di tempat negara Arab, contohnya ialah semayang tarawih, biasa menangis. Sebab apa? Sebab orang Arab ni dia faham makna perkataan yang ayat Quran yang dibaca. Bila cerita tentang azab neraka, tu imam menangis. Kita duduk belakang, kita sebenarnya orang Melayu ni payah nak menangis. Kalau nak menangis juga dia numpang. Masa dululah, masa saya kat Mesir dulu, semayang di masjid Arab, semua masjid Arab bulan puasa kan, yang tarawih. Dan biasa dia menangis. Kita pun duduk belakang, tumpah menangis juga lah. Dah tengok semua orang menangis, kita pun menangis lah juga. Kalau semayang seorang-seorang, cerita tentang neraka pun tak nangis. Numpang je boleh nangis. Tapi menangis tu, syarat dia jangan mengeluarkan bunyi. Sampai bunyi, itu tak boleh lah. Tapi menangis sekadar teresak-resak, kita macam mana? Macam tu, keluar air mata, itu tak apa. Dan jangan bergerak-gerak badan. Kalau menangis apa bergerak badan tak boleh lah. Ya, menangis biasa, tak ada apa. Okay. Kadang-kadang menangis berapa? Boleh juga menangis. Teringat ke arwah mak. Datang masa semayang pula tu. Tengok hari ni, contohnya hari ni ulang tahun kematian mak. Tengah-tengah semayang teringat, hari ni mak mati tahun lepas. Mengalir mata, nangis kita contohnya. Ya, walaupun sebab lain, bukan sebab kerana azab neraka, tak teringat masa tu masa semayang macam mana, kita pun menangis. Tak ada apa. Tidaklah menangis itu membatalkan solat, kecuali dia keluar bunyi, bunyi meraung ke apa ke, itu tak boleh lah. Ataupun menggerak-gerakkan badan, itu tak boleh. Okey.
menangis di sini adalah kerana takut dan rasa berdosa kepada Allah. Yang ni yang kita kata harus ni. Tapi biasanya kalau kita sembahyang belakang orang Melayu, payah nak menangis, payah. Sebab semua tak faham belaka. Tok imam pun tak faham, makmum pun tak faham. Lepas tu dalam musabaqah, ayat musabaqah Quran, tilawah Quran, story cerita tentang neraka, tentang azab neraka, boleh hak dengar tu, Allah, thayyib, bagus, sedap. Sedap apa cerita neraka tu. Sebab apa tak faham. Yalah. Sepatutnya nangis. Tak, dia sorak sedap bunyi dia kata. Okey. Yang menangis adalah perkara yang harusnya boleh. Yang kedua, membunuh binatang bisa yang membahayakan nyawa ketika sedang solat. Seperti lipan, ular dan kalajengking. Itu perbuatan tu adalah harus. Contohnya kita semayang. Semayang kita semayang kat hutan lah contohnya, kita pakai kasut. Semayang dengan boot. Tak tangga boot contohnya. Boleh? Tengah-tengah semayang ada lipan merayap. Kita pun angkat kaki sebelah. Kita penyek dengan kaki. Tak apa. Kalajengking, okey tak apa. Tapi ular rasa-rasanya tak payah lawan. Baik lari. Nak tengok ular senduk pula tu, ular tedung. Jangan main lah. Jangan nak pijak-pijak. Tapi benda tu benda yang haruslah. Boleh. Dan tidak membatalkan solat. Yang ketiga, bergerak atau berjalan ke hadapan atau ke belakang, ke kiri ataupun kanan sekiranya ada keperluan. Dengan syarat tidak sampai 3 pergerakan berturut-turut. Ni biasa ada keperluan ni kenapa? Biasanya kita nak penuhkan saf. Nak penuhkan saf, itulah berjalan kadang saf belah orang belah kiri kita batal, dia keluar. Ataupun orang belah kiri kita pergi ke depan, contohnya. Belah kiri lah, sepatutnya kalau belah kiri, makmum belah kiri tu yang anjak ke kanan. Bukan yang kanan pergi ke kiri. Dia kena lebih ke kanan. Jadi, contohnya orang sebelah kanan kita, bahu kanan kita, maknanya kita lah yang akan bergerak ke tepi. Maknanya orang ni dia ke depan. Ke depan. Saf belakang dah tak ada, kita saf belakang sekali dah ni. Ni macam mana nak bergerak? Kita lah yang bergerak. Tak apa. Tapi yang tu sunat tu, bukannya harus. Sebab memenuhi saf. Okay? Tak membuatkan saf kosong. Okay. Cuma dia kata jangan 3 kali berturut-turut. Okey. Jadi kalau kita dalam saf, itulah orang Melayu ni dia agak slow motion. Kalau misalnya nak pergi ke depan, so nak pergi ke depan mudah je. Tapi orang Melayu ni slow motion. Dia langkah 1, dia pun senyap. Senyap lama. Lepas tu langkah 2, senyap. Lepas tu langkah 3, senyap. Itu sebenarnya taklah macam tu. Dia bak kaki ni macam ni. Ni 2 kaki. Kita langkah kali pertama, 1. Langkah kedua ni untuk samakan dengan yang pertama tu masih dia ke 1, bukan kedua. Okey. Okey. Jadi tidak timbul masalah sangatlah untuk pergi terus ke depan tu. Tak perlu buat slow motion tengah sah berhenti senyap. Okay. Jadi sebaiknya kurangkan langkah. Contoh macam ni Ni kaki kita 2. Okey. Kita berlangkah ke depan 1. Okey. Lepas tu kaki kiri kita ni jangan langkah sama dengan yang depan tu. Langkah depan lagi. Lajak ke depan. Boleh? Lajak ke depan.
Kalau lajak ke depan tu rasanya kita langkah panjang sikit. Satu, tengah saf dah. Kita langkah kedua tu dah masuk sarapan dah. Okey. Cuba bayangkan. Satu macam ni, dua ni depan lagi. Jangan samakan dengan yang pertama. Depan lagi. Kalau kita kedua depan lagi tu kita dah masuk sarapan dah. Jadi apabila kita langkah kaki kiri ke depan, kaki kanan terus melangkah. Mana kita tak perlu berhenti pun tengah jalan tu. Cuba bayangkan begitu. Nampak tak? Okey. Nampak. Ha. Tak payahlah buat slow motion tu. So maknanya Ustaz, kalau pergerakan tu kita start daripada tangan kaki kanan kita satu langkah, lepas tu dua kita ke depan lagi, lepas tu tiga sampai. Tiga sampai. Tiga dua-dua tu dah sampai dah. Kaki pertama tu tengah soft. Okey, kaki kiri tu kita dah masuk soft orang dah, sarapan dah. Kaki kanan kita masuk sekali lagi. Itu di kedua langkah itu. Lepas tu nak adjust lagi. Okey, apabila dah duduk depan tu adjust kemudian lah, boleh adjust lepas tu. Yelah, selalunya kita macam kita ada pause tu Ustaz, selalunya kita berhenti sekejap. Tak payah pause je. Ustaz, kalau dia punya tata tertib ni Ustaz, kalau let's say kalau depan kita kosong, kita lah yang kena bergerak kan. Kalau sebelah kanan kita kosong, kalau belakang tak ada orang, kita lah yang kena bergerak ke kanan. I see. Kalau kiri kita kosong, kalau belakang ada orang. Tapi kan semua orang sanggup pergi ke depan. Ada orang yang tak berani depan, yang takut batal. Okey, kita duduk tunggu, tak ada orang. Soal belakang ada tapi tak ada orang ke depan. Masa ketika itulah kita ke kanan. So kalau sebelah kiri kita kosong Ustaz, kita biarkan je lah. Nanti kalau sekiranya sebelah kiri kosong, orang lepas belakang, tu orang kiri tak bergerak. Orang kiri tak bergerak. Kita tengok kosong. Orang belakang pun tak nak gerak dekat depan. Tak apalah, untuk penakkan soft kita ke kiri dengan harapan orang kanan kita akan follow. Follow. Okey. Tapi kalau kita ke kanan, ke kiri tengok orang kanan pun tak bergerak juga. Itu yang naya tu. Betul tu. Yalah. Itu keperluan kepada kita belajar tentang solat berjemaah. Tak cukup dengan belajar tentang solat je. Betul. Ustaz, sebelum pergi jauh, ada soalan daripada YouTube. Dia kata kalau masa kita solat, kita menangis sampai terkeluar air hidung, hingus, semua bagai tu. Ya. Tak apa ke Ustaz? Tak apa. Tak apa. Kalau orang menangis memang air mata akan keluar. Air hidung pun akan keluar juga. Itu normal benda tu. Hingus kan. Kalau air telinga keluar, itu pelik. Tak apa, air mata keluar, air hidung keluar, itu tak apa. Itu normal. Orang menangis memang macam tu. Ustaz. Terima kasih. Ada ke orang menangis tak keluar air mata? Sakit pernah menangis tak ada air mata ke? Air mata lelaki mahal. Kalau menangis memang keluar air mata. Kalau tak keluar air mata, orang tak panggil nangis. Menjawab salam dengan isyarat anak jari ataupun tangan pun boleh juga. Contohnya kita tengah tengah sembahyang, orang bagi salam. Kita tengah duduk berdiri ke ataupun duduk ke, kita hanya akak satu jari contohnya, menandakan bahawa kita jawab salam. Itu tak apa. Itu tidak apa, tidak. Tapi kita sebenarnya tak boleh beri salam, makruh kita beri salam orang tengah sembahyang. Tak boleh. Sebab itu akan kacau dia, nak beri salam, berilah lepas tu. Tapi kalau
menjawab salam tak boleh. Yang macam Ustaz ajar bagi tahu sebelum ni, yang tak boleh tu jawab salam dengan angkat muka, angkat kan, dengan pandang memaling muka. Memaling muka. Tengok. Tapi dengan anak jari tu maksudnya jari kelengking ni ke Ustaz ataupun anak mana-mana? jari ni dia ajak ni jari-jari lah. Oh, okey. Itu kata anak jari. Tapi kalau Dia ada anak jari, ada nampak. ibu jari. Ibu jari hak ni kot. Anak jari hak lain ni. Kalau jawab dengan isyarat tangan tu macam mana Ustaz? Angkat tangan ke macam mana? Ke gerak sikit dia kalau macam gerak macam ni lah. Contohnya kita macam ni kan, kita duduk. Ni tangan kita ni kan ni. Kita angkat macam ni ni tangan. Tapi jangan macam ni. Okey. Faham. Kalau anak jari memang tak nampak lah. Tapi tak buat pun tak apa. Okey. So memang kita tak boleh menjawab apa-apa. Kita silap. Okey. Yang kelima, mengingatkan imam yang terlupa ayat yang sedang dibacanya. Makmum boleh mengingatkan dengan membaca bacaan itu. Ni banyak ni. Sebab tu ya, orang yang nak duduk di belakang imam betul-betul, dia kena setaraf dengan imam tu juga. Kita jangan main-main. Kita jangan kata aku sapa dulu kat masjid ni, aku nak duduk belakang imam. Jangan begitu. Okey. Sebab tu yang belakang imam tu mesti orang yang boleh jadi imam. Sebab apa? Nanti takut-takut imam tu batal, kita tak tahu cerita ni macam mana nak buat. Nak ganti imam. Kalau imam batal, kita kena ganti. Sanggup tak kita ganti? Jadi macam tu, kalau kita bukan sebarang orang boleh duduk di belakang imam. Jadi antara peranan orang yang duduk di belakang imam ialah dia mengingatkan imam kalau imam terlupa ayat yang sedang dibaca. Okey. Biasa kalau imam lupa baca Fatihah, macam mana nak buat? Okey. Kita sebut. Sebut apa? Kita ingatkan dengan membaca, melafazkan. Baca contohnya? Baca Al-Fatihah tersebutlah Ustaz. Okey. Imam kadang-kadang dia terlupa baca Al-Fatihah. Saya pun pernah terjadi. Terlupa saya baca. Pun pernah jadi. Saya jadi imam. Subhanallah. Masa tu saya menghafal satu surah. Okey, mana saya berjaya menghafal satu surah. Jadi saya pun kira nak bacalah dalam sembahyang. Saya jadi imam lah. Jadi mungkin teruja sangat nak baca tu, terlupa baca Fatihah. Jadi terus baca surah. Jadi makmum jangan kata subhanallah. Makmum kata subhanallah, imam tak tahu apa salah. Jadi makmum kena baca. Maknanya imam baca, contoh imam Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, contohnya. Okey, jadi kita sebagai makmum kita kata Alhamdulillahirabbil alamin. Imam tu dah hati dia. Aku terlupa Fatihah rupanya. Boleh tak kalau kita kata tu imam, apabila tu imam baca surah lain tu, kita pun kata Al-Fatihah. Boleh tak? Tak boleh. Kalau kita baca Al-Fatihah, mayang kita batal. Bercakap macam mana? Tak boleh baca kata Al-Fatihah. Kena baca bacaan tersebut. Jadi yang kita boleh tegur ni ialah bacaan dalam bacaan Quran lah. Okey, kalau bacaan doa tak perlu ditegur.
Okey. Sebab doa ni dia kalam orang, bukan kalam Allah. Contoh saya pernah ini musim Covid lah. Tahun lepas. Saya sembahyang di satu masjid. So imam baca doa kunut sembahyang isyak masa tu. Kunut nazilah lah kira. Kunut nazilah lah sebab nak mohon Allah angkat Covid ni. Itu imam baca. Kan ada doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam kan. Biasa dengar doa tu kan. Tu imam tak ingat. Tu imam Allahumma inna na'udzubika minal baras. Senyap dia. Tiba-tiba makmum kata junun. Nak sambungkan al-baras wal junun. Jadi apa maksud perkataan makmum tu? Junun tu mana apa? Junun tu mana gila. Jadi tiba-tiba makmum keluar apa? Tengah-tengah sembahyang, gila. Makmum kata, apa cerita ni tiba-tiba keluar gila ni? Jadi kalau nak tegur yang ayat Quran yang dibaca tu. Tapi tengok ayat lah, kalau dia terlupa nak sambung bolehlah sambung. Tapi benda tu benda yang harus. Mana yang belakang ni tidaklah wajib. Okay, kalau dia tak ingatkan walaupun dia hafal tapi dia tak ingatkan imam, tak ada masalah. Taklah berdosa bagi dia. Cuma baiklah kalau dia sambung. Tapi kalau dia tak sambung, imam biasa apa yang berlaku ialah makmum yang duduk belakang imam biasanya ramai yang tak boleh nak sambung yang imam terlupa tu. Apa yang terjadi ialah imam akan stop dan baca surah pendek, betul tak? Okey, dia baca satu surah satu ayat daripada dalam salah satu surah besar, surah Baqarah katakan, tiba-tiba dia tersangkut tengah jalan. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Itulah biasanya. Okey, tak apa. Okay, tapi kalau dia berhenti di setakat yang dia lupa itu pun boleh juga. Okey, yang keenam, membetulkan imam dengan niat berzikir apabila imam tersilap seperti tersalah bilangan ataupun terlupa baca Al-Fatihah. Okey. Ini satu hal juga ya. Kadang-kadang benda ni susah juga nak dipraktikkan. Kalau sekiranya kita tengok dalam mazhab dalam menegur imam, kalau kita baca kitab fiqh, dia mensyaratkan kita niat zikir. Bukan niat nak betulkan imam. Itu payah sikitlah. Kalau imam salah memang kita akan betulkan imam. Tapi niat kita zikir. Bukan niat nak tegur. Itu payah sikitlah. Tersalah bilangan rakaat. Contohnya kita kata subhanallah. Okey. Kalau tu nak kata subhanallah itu niat dia zikir. Tapi kita dari segi praktikal kita tak akan sengaja mengatakan subhanallah kalau bukan untuk menegur imam. Kan? Dari segi praktikalnya. Walau dia kena nak tegur imam kata subhanallah itu, dia mesti kena niat zikir. Bukan niat nak betulkan imam. Payah macam tu. Jadi secara praktikalnya memanglah kita akan kata subhanallah dan kita niatlah subhanallah ni sebagai zikir dan juga untuk betul imam lah sekali. Itu secara automatik macam tu. Walaupun kita kata nak zikir sekalipun, dia tetap ada dalam niat kita betulkan imam. Kadang mana kita nak kata subhanallah saja-saja. Maksudnya Ustaz, Ya. kalau imam tu dia terlupa bacaan,
lebih afdal kalau kita menegur dengan cara menyambung ayat tu. Tapi kalau imam tu terlupa kata nak rukuk dia terus sujud, baru kita boleh niat zikir subhanallah tu Ustaz. Kan? Subhanallah itulah yang katakan zikir tu. Okey. Subhanallah. Okey, begitu juga kalau sekiranya ini kita kalau kita akan lebih, kalau kita nak belajar lebih, kita akan masuk tentang solat berjemaah lah. Okay. Lepas habis siri yang pertama ni, kita sambung dengan solat berjemaah pula. Boleh Ustaz, insyaAllah. Okay Ustaz. Baru kita boleh lebih mendalam lah. Lebih faham kan? Lebih faham. Ini kita semua macam tu lah. Macam mana keadaan makmum untuk betulkan imam ni banyak perbahasan dia. Okay. Tapi secara umumnya ialah lelaki betulkan imam dengan bertasbih subhanallah. Okay. Bagi kaum wanita perlu membetulkan imam dengan menepuk tangan di atas belakang tapak tangan kiri. Okey. Tapi kalau kita buat macam ni dalam dari segi realiti tak berlaku. Okey, katalah tu imam tu depan tu. Kemudian ada saf lelaki, saf ada 10 saf. Kemudian belakang tu ada saf perempuan. Tu imam tersalah. Kalau orang perempuan ni kita tepuk, imam dengar tak depan tu? Tak. Tu kata tak. Dari segi praktikalnya zaman sekarang payah. Kecuali kalau misalnya dia hanya 2 saf je, satu saf lelaki, satu saf perempuan. Orang lelaki tak nak tegur, orang perempuan yang faham. Bolehlah dia tepuk. Tapi kalau sekiranya seorang isteri berimamkan suami, biasalah kan, makmumku kan. Okay. Jadi suami jadi imam. Suami tersalah. Jadi kalau seorang sama seorang, dari segi saf ialah orang perempuan duduk belakang lelaki. Bukan duduk sebelah kiri, duduk belakang betul-betul. Itu penyusunan saf macam tu. Jadi suami tersalah. Isteri ni kena tepuk juga ke ataupun kata subhanallah? Tepuk. Tepuk ke Ustaz? Isteri boleh kata subhanallah. Ya. Sebab tu isteri dia. Okey. Yang tak boleh subhanallah ni sebab dalam semayang ada lelaki lain. Ada lelaki lain, maka takut suara perempuan tu didengar oleh lelaki lain. Tapi kalau suara perempuan tu didengar oleh suaminya, apa masalah? Okey, kalau dia 2 orang tu, katalah subhanallah. Okay. Tapi jangan tambah pula subhanallah suamiku. Tak boleh, tu tak boleh lah. Okay. Subhanallah tak apa. Macam azan iqamah lah. Okey. Kalau perempuan dalam rumah dia nak azan, nak iqamah, tak ada orang lain, apa masalahnya? Dia tak boleh kalau ada orang luar. Okey, yang 7, membaca dengan melihat Al-Quran. Pun boleh Kadang timbul je orang jadi heran. Seorang yang tidak hafal surah atau ayat Al-Quran yang hendak dibaca dalam solat boleh melihat Al-Quran atau lembaran kertas yang bertulis ayat tersebut atau smartphone. Okay. Kan sekarang ni dah ada trend juga tu. Sembahyang tarawih dia Quran ataupun smartphone depan. Makmum lah, imam tak. Tak apa, boleh. Tak boleh pegang lah Ustaz kan? Just letak je dekat depan tu kan? Tak boleh pegang lah. Tapi untuk mudah letak je lah. Kan dia ada rehal tinggi dia tu. Tak ada masalah. Dia baca Al-Quran ketika berdiri je. Masa sujud tak baca Quran.
Okey, yang seterusnya, menggerakkan anggota badan seperti menggaru-garu di tempat yang gatal dengan syarat tidak sampai 3 kali berturut-turut. Okey. Menggerakkan anggota badan 3 kali berturut-turut. Itu dalam mazhab Syafi'i 3 kali berturut-turut. Dalam mazhab Hambali tuan, dia tidak memberi syarat 3 kali. Dia yang dikata bergerak banyak tu kalau orang tengok macam seolah-olah bukan dalam semayang. Maka dikira itulah gerak banyak. Kalau 3 kali tu kalau orang tengok masih tak nampaklah dia keluar semayang, itu dikira boleh lagi. Okey, tapi dalam mazhab kita ni dia agak strict yang ni, 3 kali berturut-turut. Jadi 3 kali berturut-turut tu ialah dengan anggota besar. Anggota besar contohnya tangan gerak macam ni, macam ni. Okey, kepala dengan anggota besar. Macam goyang-goyang kepala. Badan yang goyang-goyangkan badan. Itu anggota besar. Kaki. Tapi kalau jari itu bukan anggota besar. Jadi kalau nak garu kepala contohnya, kalau garu begini 3 kali, itu dikebatal. Jadi 3 kali. Tapi kalau sekiranya kita gatal kat kepala, garunya iaitu kita letak aja jari, lepas tu garulah. Yang ni 100 kali pun tak apa. Bukan 3 kali. 100 kali pun tak apa. Ini jari tak apa. Okey. Kadang-kadang nyamuk gigit Ustaz kan. Banyak kali nak gatal. Nyamuk gigit lah apa. Nyamuk gigit. Okey. Ustaz, ada soalan daripada YouTube yang untuk nombor 7 tu. Kalau kata kan dia tak hafal surah tu tapi dia nak baca, guna smartphone kan misalnya ataupun iPad lah misalnya. So kalau macam surah tu panjang, so dia nak selak page seterusnya tu, macam mana tertibnya Ustaz cara tu? Okey. Dia pegang macam ni kan. Pegang macam ni. Ni handphone kan. Okey. Tak apalah dia pakai jari dia. Maknanya boleh pegang rapat dekat badan macam tu. Dia nak pakai jari pun tak boleh. I see. So masa dia dah tak perlu nak refer pada smartphone tu, just pegang genggam je Ustaz. Pegang ataupun bedah poket. Tak kira lah. Okey. Sebab tengah membayangkan macam mana. Okey, faham. Sebab tadi ada juga yang bertanya kalau pegang guna tangan kiri lah, macam mana cara nak pegang. So sekarang ni Ustaz dah tunjuk tu, dah faham. Sebab kami dok bayangkan letak tak boleh pegang, kena letak kat bawah. So kalau siapa yang mata rabun tu tak nampak lah kan, jauh. Letak statik kat depan kat Roji kan. Kalau Quran boleh letak atas rehal tinggi tu. Tapi kalau smartphone misalnya susah tak? Okey Ustaz. Okey. Sekiranya menggaru menggunakan anggota kecil berjari tidak mengapa apabila melebihi 3 kali. 300 kali pun tak apa. 3 kali. Kalau anggota kecil. Okey. Habis dah? Habis dah? Siri ni. Tak nak buka pertanyaan. Ke nak buka soalan? Tanya soalan ya. Ustaz, yang ni bab yang kalau refer pada Al-Quran tu kan, masa kita solat, kita tak hafal surah. Katalah dia letak Quran tu kat depan, rehal tu of course lah dah dekat depan sejadah kita tu kan. Jadi agak macam jauh sikit dan tinggi. So macam mana tertibnya kita tu Ustaz kalau kita nak pergi refer, nak selak ke, tak tahulah selak page ke ataupun nak tengok ke boleh datang tengok dekat ke macam ni?
Sekarang kita berdiri, Quran tu depan. Tak rehat. Lepas tu apa masalah dia? Kalau kata macam mana dia kata kalau Quran tu jauh sikit, macam mana kita sebab rehat apa tu dia macam letak atas muzik music note stand tu yang tinggi tu. So dia letakkan masih macam tu, masih tak nampak juga ke macam mana nak baca ke. So agak-agak macam mana tu Ustaz? Macam ni lah, macam ni. Kita semayang ni sepatutnya apa yang kita hafal lah. Baca surah pendek tak apa, yang penting yang kita hafal. Kalau kita nak baca Quran yang tu, kalau kita nak buat atas tempat rehat tinggi tu, carilah Quran yang besar, yang tulisan besar. Tak timbul masalah sangat benda tu. Yang Quran sekarang ni kan ada banyak-banyak saiz. Ada dia panggil mushaf imam contohnya. Okay. Yang untuk orang jadi imam kan besar tu. Jadi kalau masa kelabu boleh nampak lagi. So kalau Quran tu kita nak selak muka surat lain tu? Dia macam ni, kita kena pandai atur lah. Nak selak tu kita kena pergi ke depan, sebaiknya jangan buat macam tu. Jadi kalau kita nak baca, katalah kita nak baca surah apa, kita semayang biasa 2 rakaat yang kita baca kan. Sama ada semayang sunat ke ataupun kita semayang fardu ke 2 rakaat. Kalau fardu 2 rakaat pertama saja. Kalau waktu malam, kalau semayang sunat pada waktu malam, kita 2 rakaat tu kita baca kan, macam solat tarawih ke. Okey. Jadi kita siap bagilah. Kan Quran tu boleh buka. Jadi rakaat pertama muka surat ni, rakaat kedua muka surat ni. Lepas bagi salam, selak. Rakaat pertama yang kedua ni. Ni belah ni pula. Kita pandai aturlah benda tu. Okay, Ustaz. Betul, ada satu lagi soalan daripada YouTube. Sebab mungkin dia ni baru join minggu ni kot. Dia tanya kalau pergerakan untuk ambil saf yang ditinggalkan oleh jemaah yang dah terbatal solat, perlu nak melangkah perlahan ke atau nak melangkah laju? Macam tu dia kata. Dia tanya. Laju tu berapa kilometer sejam? Dia tanya. Okey, dia perlahan tu pun masuk laju. Okey, tadi kita dah terang bahawa macam ni kan, kaki kita boleh laju, bukannya kita tak perlulah berhenti tengah jalan, tak apa. Iaitu kata ni kaki kita sama, kita duduk sebelah belakang ni. Mula-mula kita melangkah kaki kanan. Apabila kita melangkah agak luas sikit lah. Mana kaki kita akan berada di tengah soft, di tengah antara kita dengan pan. Okey. Langkah kedua kaki kita, jangan langkah sampai sama dengan yang pertama ni. Kita kena langkah ke hujung. Ke hujung maksudnya ke depan lagi sehingga sama dengan soft yang depan tu. Apabila dah sama, kita pun terus kaki kanan tu terus pergi. Dan itu tidak dikira sebagai 3, itu di kedua je. Ia tak perlu kita berhenti tengah jalan. Tak ada pause lah, pause tu tak ada. Boleh straight je. Tapi kena pandai susun kaki lah. Macam tu. Ada lagi soalan Ustaz daripada YouTube? Tapi ni soalan soalan di luar sikit lah. Dia kata, kalau kami bercuti ke luar negara dan sampai ke hotel waktu malam, kami tak tahu arah kiblat. Macam mana cara untuk kami tentukan arah kiblat tu? Ini mungkin kalau tak ada app, tak ada smartphone kot. Kalau contoh, ataupun tak ada tanda dekat dalam bilik tu ataupun dekat tempat tu kat mana arah kiblat. So macam mana Ustaz kalau lebih afdal? Dia kalau dalam mazhab kita yang pertama kena usaha cari dulu. Contohnya kalau sekiranya waktu masih panjang. Waktu masih panjang. Kita duduk di hotel, mungkin kita boleh keluar daripada hotel. Keluar daripada hotel, tengok kok-koklah ada masjid ataupun tanya kat mana
ada apa ni, komuniti Muslim ke dan sebagainya. Kalau boleh lah. Kalau misalnya tak dapat, kita dah usaha memang tak ada. Ketika tu baru kita boleh pakai sangkaan yang kuat. Dia panggil ghalabatu zon, sangkaan yang kuat. Okey. Kalau kita tak ada apps, kena download apps. Biasa kalau kita bercuti luar negara ni, kita ada, zaman sekarang tak ada masalah, kita ada smartphone. Kita gunakan apps dulu. Cari arah kiblat kat mana. Kecuali smartphone tak ada, usahakan. Okey, pinjam kawan ke apa ke. Yang penting usaha dulu. Kalau misalnya tak ada dah, tak boleh, tak tahu dah ni. Ketika tu boleh kita pakai sangkaan yang kuat. Aku rasa inilah kiblat. Dia mesti yakin. Sangkaan yang kuat. Kita tak yakin. Mana ada orang yakin? Kita tak tahu mana satu kiblat, tiba-tiba kita yakin. Saya yakin ni kiblat. Tak ada. Mana ada orang yakin? Itu makna sangkaan saya rasa yang inilah kiblat yang bagi saya betul. Dia pun semayanglah kan. Tiba-tiba kawan dia kata tak, saya kata belah sini. Maka hukumnya dua-dua tu tak boleh semayang jemaah. Dia kena semayang seorang-seorang. Sebab apa? Sebab yang ni menghadap ke sini. Kalau yang ni yang kata sebelah arah lain tiba-tiba dia ikut, maknanya dia sengaja ikut arah kiblat yang salah bagi dia. Maka tak boleh lah. Ketika tu dia kena semayang seorang-seorang belakang dulu tu. Okey, nampaknya kat YouTube tak ada soalan lagi. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sajalah nak menanya sementara mengisi waktu. Balik pada apa keadaan orang yang travel tadi kan. Tadi tu cerita hari malam, tapi kalau kata cerita hari siang, rasanya kita boleh tengok juga ikut arah matahari pun boleh kan Ustaz? Maknanya boleh. Maknanya di mana kalau kita ada akses itulah, maknanya di mana matahari yang kedua. Jatuh. Matahari jatuh. Bolehlah kan gitu juga Ustaz kan? Boleh. Melainkan itu kalau keadaan pada hari siang lah maknanya. Kena Ustaz sekadar nak berkongsi dengan yang lain. Okey, terima kasih Ustaz. Tak boleh tengok matahari, kalau pandai tengok matahari. Yang penting kita kena zon kita tu. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Salam. Kata pasal yang membunuh binatang bisa tu kan, kalau kita kita bunuh kasut kita, so katalah kita bunuh lipan tu, bila kita pijak tu dia keluar dia punya tu tak kira najis ke Ustaz? Apa dia? Yang tu? Ya, Dia gini. Maksudnya air yang keluar pada lipan tu kena sikit pada kasut kita tu. Dia tertinggal, dia terlekat kat itu dimaafkan. Sebab lipan tu dia adalah dikira binatang yang tidak berdarah kan. Okey. Tapi janganlah maksudnya kita sentiasa pijak. Dia kita membunuh saja. Jangan kita tengah semayang sentiasa lipan tu di bawah tapak kaki kita. Sebab lipan walaupun dia kira boleh kita sentiasa begitu. Maknanya kita apabila kita bunuh tu kita kuis lah. Supaya jangan kita pijak pula. Ustaz, kalau let's say kalau kita semayang kat atas sejadah kita masa tengah semayang tu ada tahi cicak yang hitam tu kan. So kita tak payah sentuh lah tak payah nak kuis ke jentik ke, tak payah lah. Tak payah. Dia kalau kuis jentik ni kalau kena pada diri kita. Maknanya tahi cicak yang kering tiba-tiba jatuh. Masa itulah kita kuis, buang. Itu tidak mengapa, semayang tak batal. Kalau dia terjatuh dekat atas tempat kita sujud tu, dia alamak tak ada nak sujud. Kita beralih lah. Beralih, asyik. Kita beralih lah. Sujud ke depan lagi ke, supaya tak kena dahi kita. Yang penting dia kena dahi kita. Okey, kita masuk bab sembahyang. Saya ada beberapa satu yang biasa saya sampaikan. Satu ialah panduan ibadah orang sakit.
Ada. Yang ni pun menarik ke tajuk ni. Patutnya kita kena belajar panduan solat ibadah orang sakit. Maksudnya ialah daripada bersuci sampai dia solat. Sebab ini masalah yang sangat besar lah bagi saya. Betul. Saya ada satu cerita lah sebab nak mengisi kekosongan ni, saya ada satu cerita. Ada kita kena ingat satu, sembahyang ni dia selagi kita berakal, solat tidak gugur daripada kita. Sakit tidaklah menggugur kewajipan solat. Orang yang boleh tinggal solat ni, kalau orang lelaki dia tidak ada excuse. Orang perempuan dia ada cuti, orang lelaki tak ada cuti. Orang perempuan ada cuti. Dia ada cuti bulanan, ada cuti tahunan. Kalau beranak setiap tahun, dia cuti tahunan. Okey. Tapi orang lelaki dia tak ada. Cuti bulanan tak ada. Jadi tak ada uzur, kena sembahyang. Walau dalam keadaan macam mana, selagi otak dia berfungsi, maka dia wajib sembahyang. Sembahyang tak gugur. Dia sakit macam mana pun, sembahyang tetap kena sembahyang. Okay? Dia tak boleh ada alasan untuk tinggal. Sebenarnya, orang yang membuat alasan sakit tak sembahyang ni ramai. Tak percaya, pergilah ke hospital. Pergi melawat ke hospital. Sekarang tak boleh dah melawat. PKP ni. Okay. Masuk waktu sembahyang, orang yang duduk atas katil dah awak tu, berapa orang yang sembahyang? Ramai tak sembahyang. Lebih-lebih lagi yang ada wayar. Yang ada wayar, ada tu apa ni, masuk darah, masuk air. Itu memang lagi payah. Hak duduk saja pun tak sembahyang, hak tu lagilah. Wajib tak dia sembahyang. Hak ada masuk air apa semua, masuk darah apa semua ni, dia masih sedar. Wajib tak dia sembahyang? Tuan Syakir, wajib tak? Wajib. 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 Ada satu cerita, ada seorang ni, ayah dia sakit. Dia ni sebagai anak yang baik lah kita kata. Dia sanggup ambil cuti tanpa gaji untuk jaga ayah dia. Okey. 2 bulan dia jaga ayah dia. Setiap hari dia memang dia ambil cuti tanpa gaji untuk jaga ayah. Ayah ni sakit. 2 bulan ayah dia jaga. Maknanya setiap hari makan minum dia jaga, mandikan ayah, berak kencing ayah dia jaga, apa semua. Akhirnya ayah dia meninggal dunia. Dan dia pun cerita kat seseorang. Dia kata, alhamdulillah, dia kata, puas hati aku, dia kata. Katanya kenapa? Aku ambil cuti 2 bulan, jaga ayah sehingga ayah meninggal dunia. Setiap hari aku akan mandikan dia, cuci, berak kencing dia, jaga makan minum dia. Tiba-tiba ada seorang tanya, sembahyang dia macam mana? Baru dia tersedar. Kenapa? Rupa-rupanya dia hanya jaga dunia ayah dia, dia tak jaga akhirat ayah dia. Kalau sekiranya orang tu mati dalam keadaan meninggalkan sembahyang, mati baik ke mati buruk? Husnul khatimah ke su'ul khatimah? Kurang baik, Ustaz. Su'ul khatimah. Mati dalam keadaan meninggalkan solat. Jadi rupa-rupanya si anak ni dia jaga dunia ayah dia, tak jaga akhirat ayah dia.
Patutnya si anak ni jaga akhirat. Apa ni? Jaga macam mana nak wudukkan ayah dia, macam mana nak beri ayah dia solat dan sebagainya. Tapi anak ni juga jahil. Kan macam tu. Saya rasa kita akan menghadapi benda tu. Ayah mak kita sakit, kita jaga macam mana sembahyang dia. Okey, mak ayah pakai lampin, pakai pampers. Dia pun kata, dah nak sembahyang macam mana, nanti tengah-tengah sembahyang dia berak. Jadi baik tak sembahyang? Itu orang jahil. Ustaz. Ya. Ustaz nak tanya sikit boleh tak? Ya. Okey, macam ni. Katalah satu keadaan, ayah kita ni umur dah dekat 90 tahun, 90 tahun pun dah. Memang dah tak erti nak kata. Kadang-kadang bila kita tanya dia dengar, kadang dia tak dengar, tapi basically tak dengar lah. Telinga dah tak dengar, kadang nak cakap tu kena cakap kuat-kuat dengan dia. Lepas tu kalau kalau kita tak nak bunyi macam bertempik sangat, kita tulis daripada whiteboard, kita gambar ke dia gini. Ayah, solat, kita gambar. Tunjuk dia pun baca. Masa dia nampak. Ni dah tak nampak. Lepas tu dia pun dah tak tahu dah hari. Tapi dia makan boleh lagi. Maknanya makan, hantar makan dia boleh makan lagi. Lepas tu kalau nak bangun makna mandi. Dia ni, itulah itu nak dia tanya. ni dah ingat tak ingat lah. Kita dia kata macam orang nyanyuk lah. Nyanyuk ke apa? Nyanyuk. Nyanyuk lah. Boleh kata nyanyuk lah juga. Tapi dia baring je. Kalau misalnya nyanyuk. Itu kan. Dia sehingga dia dah tak ingat dah semayang apa ni. Dia tak ingat apa dah. Dia ingat lah. Tapi hal lain tu dia tak tahu apa dah. Itu dia dah gugur takdir tu. Maknanya kita nak ajar semayang pun tak tahu dah apa benda nak baca semayang pun tak tahu. Yelah sebab itu kira dah gugur lah. Tapi yang kita bincang ni yang masih biasa, yang masih tersedar. Cuma sebab tidak ada orang tolong dia. Dia nak ambil semayang sendiri tak boleh. Kena spray dia lah. Kadang orang yang jagalah kena. Saya ada pengalaman dululah. Masa tu ayah saya sakit, duduk kat hospital. Jadi saya tengah hari saya berziarah lah di Kuala Terengganu lah, masjid pula ada, hospital besar Kuala Terengganu lah ni. Jadi ayah saya sakit, saya pergi ziarah masa tengah hari lah kan, waktu ziarah tengah hari kan. Jadi saya akan bawa sekali dengan saya ialah spray. spray untuk wuduk. Jadi mula-mula ayah saya solat. Bila ayah saya solat, saya akan tawaf ward. Tanya siapa yang nak sembahyang. Saya akan pergilah tengok orang yang tak sembahyang. Walaupun ada keluarga jaga, tapi ialah ramai orang dia tak tekan buat solat ni. Okey, saya pergi ni tanya, nak solat Zuhur kata, boleh saya tolong ni, saya bawa ni benda ni untuk ambil wuduk. Okey. Ramai yang jawab tak apalah, tak apa. Saya tak apa, saya tak nak paksa. Tapi ada yang nak, ada satu kes tu ada seorang pakcik tua dah, anak dia ada jaga dia. Lepas tu saya tanya, saya pergi dekat dia, cik nak semayang tak ni? Ni Zuhur dah masuk ni. Pakcik nak semayang, saya boleh tolong. Saya boleh wuduk kan? Dia duduk atas katil. Dia kata nak. Boleh dia kata. Okey. Dia kebetulan masa tu dia baru balik daripada toilet. Mana dia dah keadaan suci lah. Anak dia bawa dia. Saya kata, saya wudukkan. Saya wudukkan dia lah. Saya semua tangan dia ni atas katil lah ni. Saya sembur muka dia. Dia orang sakit ni tetap boleh buat yang sunat-sunat. Okey. Tu menyusahkan dia. Tak payahlah sembuh dalam mulut dia, sokong atau sembuh dalam hidung dia, suruh dia macam tu, dia lemah dia pula. Okey, jadi kita mula-mula saya sembuh muka, muka saya gosok, lepas tu tangan, lepas tu sembuh sapu kepala, lepas tu sembuh kaki. Okey, ada cara dia lah. Lepas tu suruh dia menghadap supaya
Saya tunggu sampai dia habis sembahyang. Sampai habis sembahyang, saya salam dengan dia. Dia pun pegang tangan saya pun dia kata, terima kasih nak, dia kata. Lama ni tak ada orang pun tunjuk pakcik macam mana nak sembahyang. Mana sembahyang duk buat tu, itulah kali pertama dia sembahyang. Itu satu kes. Macam mana kan? Kita boleh tengok. Puncanya ialah jahil lah. Okey. Itu satu tajuk lah. Tajuk dia ialah ibadah orang sakit. Sebab orang sakit macam kita tak boleh nak treat sama. Ada orang dia balut kat sini, macam mana dia nak berwuduk? Ada orang dia ada beg air kencing, macam mana dia ni pula? Okey. Ini macam mana banyak benda. Ada orang dia ada uzur darah sentiasa keluar. Ada orang uzur dia air kencing sentiasa dedah. Macam mana ni? Tengah-tengah ambil wuduk keluar. Pakai pamper, tengah-tengah semayang keluar. Macam mana pula ni? Jadi kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak buat. Macam mana hukum orang ni? Itu satu benda penting lah yang sepatut kita belajar. Dia ni akan dihadapi oleh semua orang. Kalau mak ayah kita tak sakit, mungkin kita yang sakit nanti. Macam mana nak ajar anak? Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak buat? Akhirnya kita tak sembahyang. Dengan alasan, mana nak sembahyang? Sebab sungguh kalau pergi ke orang yang hospital tu yang ada wayar-wayar tu, kata jom sembahyang. Siapa dia jawab? Nak sembahyang macam mana? Dia tengok ni wayar penuh ni. Alasan dia apa? Wayar penuh nak sembahyang macam mana? Badan wajib tak sembahyang? Wayar penuh kat badan. Wajib tak sembahyang? Wajib. Sembahyang dengan cara yang tersendiri. Suasana dia masalah dia macam mana? Penyelesaiannya begini. Cuma kena belajarlah macam mana nak buat. Itu satu tajuk. Saya soalan. Ya. Sorry Ustaz. Daripada YouTube dia tanya, kalau sakit yang dalam ICU pula macam mana, yang kadang-kadang dia sedar, kadang-kadang dia tak sedar. So ICU ni cerita lain. ICU ni cerita lain. Okey. ICU ni cerita lain. Satu ICU kita sendiri pun tak boleh masuk. Yelah, betul. Kita tak boleh teman orang dalam ICU. Okay. Jadi kalau kita lah duduk dalam ICU, kalau kita sedar ketika tu, kita semayang lah. Mungkin semayang kita semayang hormat waktu je lah. Okay. Kita orang ICU ni memang tenat sungguh tu. Nak gerak pun payah. Hormat waktu di atas katil tu lah ya Ustaz. Atas katil tu lah. Dia mungkin dia niat je lah kalau dia sedar. Ustaz. Saya banyak pula cerita malam ni. Tapi bila Ustaz sebut pasal orang sakit ni, saya teringat zaman saya jaga arwah ayah sakit. Nak share dengan semua orang lah kan. Arwah ayah dulu sakit. Dia koma sebenarnya. Dia saya ingat seminggu sebelum kita bawa dia balik tu, dia khabar gini, dia kata daripada hospital dia khabar minta dengan doktor bawa ayah balik. Dia kata sebab dia dah tak selesa sangat, dia tak boleh nak, sebenarnya in other word dia tak selesa pasal dia nak kena solat atas kaki semua lah. Lepas tu dia kata dia janji dia tak nak kacau siapa-siapa, dia kata macam tu. Dia janji bawa lah ayah balik. Jadi pendek cerita, kami bawa dia balik dengan izin doktor, kita orang bawa dia balik. Bila bawa dia balik pada malam yang pertama tu, adik saya bagi makan ubat, nak bagi dia makan ubat. Lepas tu dia tak gerak dah. Heran, tak boleh gerak, memang dia koma. Lepas tu bila call doktor kata doktor pun tak boleh nak buat apa. Kalau bawa balik ke hospital pun nak letak air ke apa memang tak boleh dah. Just dripkan je lah dekat mulut dia apa semua kan. Tapi cuma saya ingat nurse pesan gini, dia kata cuma kak, dia kata orang sakit ni pendengaran adalah yang terakhir sekali pergi, dia kata gitu. Jadi kak bisikkanlah benda-benda yang baik-baik, mana kita baca Quran, whatever lah dekat telinga dia. Lepas tu kalau rasa nak bercakap pun boleh dengan dia. Jadi kami ni dah susah hati tak tahu buat macam mana. Lalas satu hari tu, yelah after maknanya dia tu tanya betul, ayah dengar tak, ayah dengar tak gini. Nampak air mata dia mengalir. Jadi dari situ kita tahu dia memang betul dengar. It's just that dia tak boleh macam, tak tahu roh dia macam mana, dia memang tak bergerak Ustaz. Cuma
satu hari saya notice waktu Zuhur, azan kebetulan memang dengar daripada surau. Saya nampak tangan dia, kita kiamkan tangan dia. Saya nampak tangan dia macam tangan telunjuk dia naik ke atas. So macam seolah dia syahadah kan. Lepas tu saya tanya ketuanya, saya kata, ayah nak uduk, ayah nak solat, kalau nak solat nak uduk kan, saya kata gitu. Air mata dia mengalir. Tu saya udukkan dia. Jadi maknanya Ustaz, saya nak ceritanya di sini, nak share dengan semua orang. Saya setujulah bila Ustaz kata maknanya memang tak kita memang betul, kita memang dalam keadaan memang solat tu tak boleh nak tinggalkan. Hatta sakit gitu sekalipun maknanya orang keliling kena alert and kena aware of the situation kan. Maksudnya macam dalam kes saya tu, lepas pada kita sedar yang tu, so every every prayer time kita akan pergilah, adik-beradik saya akan pergi tanya ayah, beritahu dia, kata ayah dah masuk waktu, kata ayah nak solat ke, dah seminggu Ustaz. Akhirnya dia 15 Ramadan, dia pergilah lepas pada kita siap solat tarawih waktu tu. Siap tarawih dia pergi. Tapi alhamdulillah lah saya sepuas hati. Tapi saya nak share dengan semua orangnya that walaupun orang tu koma and we have the opportunity untuk dekat dengan orang koma sekalipun, we still can talk to them, we can still speak to them. Maknanya sebab dia mendengar insya-Allah. Because pendengaran tu kalau according to the nurse yang merawat tu, dia kata is the last kata orang ni panca indera kita yang the last sense yang pergilah. Wallahualam Ustaz. Terima kasih. Okay, terima kasih atas perkongsian. Maknanya Ustaz boleh kira kita bisikkan kat telinga dia macam seolah-olah kita bantu dia solat macam tu lah. Saya dulu pengalaman saya jaga nenek saya pun macam tu ya. Saya tak dapat bergerak. Okey. Dia dalam keadaan berbaring lah. Tapi dia masih sedar. Dia tak boleh bergerak lah. Cuma waktu semayang kami akan bersihkan najis dia apa semua. Kemudian bisik telinga nak solat. Kemudian mungkin dia dah tak berapa ingat baca, supaya dia mudah membaca. Jadi biasanya saya akan pimpin dia. Dia kata Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil. Okey. Lepas tu dia kata Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Dia ingatlah tu makna rukuk. Pun dia kata Subhanallahu azim wa bihamdi. Baca sekali je. Tak perlu 3 kali. Orang sakit. Jangan baca yang sunat-sunat. Baca yang wajib je. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Wa lakal hamd. Allahu Akbar. Subhanallahu ala bihamdi. Allahu Akbar. Kalau Rabbi Fili tu tak baca habis pun apa. Rabbi Fili warhamni ke. Maknanya memudahkan dia untuk dia solat. Mana sunat-sunat tu kita buat ringkas je. Hak wajib je kita tu. Maknanya dia sembahyang. Kadang dia bukan dia ingat, cuma dia nak buat tu susah. Jadi janganlah kita duk kata okey sembahyang sembahyang. Dia tak sembahyang pun. Sebab macam kita yang ajar mengucap. Jangan kata mengucap. Okeylah asyhadu an la ilaha illallah kat telinga dia supaya dia ikut. Macam tu juga sembahyang. Jangan sembahyang. Kita kena ambil inisiatif juga. Okey, itu ada satu presentation saya lah. Saya buat di beberapa masjid tentang ibadah orang sakit. Bermula daripada taharah sampai solat dalam berbagai-bagai masalah kesihatan. Itu satu tajuk lah. Ini satu tajuk panduan ibadah orang sakit. Boleh tengok, ni saya nak tunjuk secara sepintas lalu. Okey, ni ada panduan berwuduk dengan spray. Okey, macam mana cara nak spray yang betul. Penting ni. Cara wuduk pesakit. Tayamum. Okey, anggota yang tak boleh kena air, perlukan bertayamum. Macam mana cara bertayamum? Debu tanah yang orang jual. Macam mana bertayamum secara praktikal?
Okey. Oh, yang ni interesting. Anggota wuduk yang berbalut. Balut semua anggota, balut muka je, macam mana nak buat? Balut tangan. Balut keseluruhan tangan, sebahagian tangan. Balut kepala je, macam mana nak buat? Kaki, macam mana nak buat? Sentiasa berhadas. Boleh tak jamak? Ni apa ni, CBD. Yang ada ni CBD ni ha. Macam mana orang sakit nak buat? Bag kolostomi, orang berak pakai bag, macam mana nak sembahyang? Tiada besar pada orang yang sakit macam mana? Wanita. Itu solat pula, solat pesakit. Itu kan solat. Boleh tak jamak solat orang sakit, macam mana cara nak jamak? Jamak je yang kosor pula. Cara nak buat jamak takhir, jamak takdim, jamak suri. Okey, itu isinya. Macam-macam jenis orang sakit. Sangat bagus. Macam mana? Sangat perlu belajar, Ustaz. Apa dia? Sangat perlu belajar. Yang ni perlu belajar lah. Kita semua akan sakit. Betul. Tambah-tambah pandemik. Ataupun kita akan menjaga orang sakit. Sangat betul. Jadi kita tak nak orang yang kita jaga tu bertemu Allah dalam keadaan dia meninggalkan solat. Jangan macam tu. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita berhentilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.